Cuba pasang nanti. Cuma yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajma'in. Kita pergi kepada tentang buku ini dan juga tentang penulis. Ini salah satu buku yang kita panggil legend lah dalam dunia keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Dia sebut sebagai karya yang malar segar dan juga baharu pada zaman dia sebenarnya, dan juga masih lagi sampai hari ini dianggap sebagai karya yang penting. Dan karya ini dikarang oleh Syekh Muhammad Abdullah Diras. Awalnya dia karang pada 1930-an, ataupun ini merupakan himpunan kepada beliau-beliau ajar, nota-nota beliau ajar kepada pelajar di Al-Azhar. Kemudian beliau siap karang pada 1957. Karang dalam erti kata semak, tinjau, baiki dan juga sebagainya pada 1957, iaitu setahun sebelum beliau meninggal. Baik. Jadi Syekh Muhammad Abdullah Diras ini tak ramai kenal. Beliau bukan macam setengah macam Syekh Muhammad Abdul, ramailah dengar kan. Dengar, belum tentu ramai kenal. Sebab karya Syekh Muhammad Abdul tak banyak diterjemah ke bahasa Inggeris. Sebab tu bagi saya, kalau orang cakap tentang kaum muda, kaum tua ataupun reformis, sebenarnya tak lengkap. Bila mana seorang itu tidak boleh melihat karya bahasa Arab. Bayangkan tafsir utama golongan reformis, iaitulah tafsir Al-Manar pun tidak pernah diterjemah ke bahasa Inggeris. Kan? Jadi, tapi kita nak beritahu Syekh Muhammad Rashid Ridha tetap terkenal. Ramai tulis tentangnya. Orang Putih pun ramai tulis tentangnya. Syekh Muhammad Abdul pun ramai tulis tentangnya. Tapi Syekh Muhammad Abdullah Diras kurang dikenali. Sangat kurang dikenali. Saya pertama kali kenal pun masa berada di Jordan. Sebab ada di Jordan, dan juga kita belajar ulum Quran, asyik jumpa nama beliau. Sebab pengarang ulum Quran yang dijadikan silibus di Jordan ialah anak murid kepada beliau, Syekh Al-Alamah Fadhil Hasan Abbas. Yang Abbas, saya baca kitab beliau tentang muhadharat fi ulum Quran, silibus di sana. Kita baca Isqanul Burhan, karya beliau 2 jilid. Dalam ni ada nama Syekh Muhammad Abdul Diras dua-dua. Dalam buku kita Asalibul Bayan, dan juga kalau yang edisi tebal Al-Balaghah Fununuha wa Afnanuha, dua-dua karya tentang balaghah, ada nama Syekh Muhammad Abdul Diras. Dalam buku Ijaz ada nama Syekh Muhammad Abdul Diras. Okey, banyak. Ini semua karangan Syekh Fadhil Hasan Abbas yang dijadikan silibus, menyebabkan satu masa tergerak hati untuk kenal lebih lanjut dan juga belajar tentangnya dan juga baca karya-karyanya. Kan? Jadi di situlah permulaan, kita panggil pada 2014 begitu saya membaca karyanya, dan juga sejak itu sampai sekarang alhamdulillah memang saya menganggap beliau salah seorang tokoh yang mempengaruhi diri, dan juga selayaknya beliau juga boleh mempengaruhi orang lain, sebab beliau guru kepada ramai ulama besar. Okey, kita baca sedikit tentang Syekh Muhammad Abdullah Diras. Saya tak tahu sih, boleh ke Amir boleh share ke? Boleh, patutnya dah boleh nampak skrin. Ada nampak skrin tak? Saya tengoklah bergantung. Nampak je. Oh, nampak dah. Okey. Saya Okey. buta teknologi. Okey. Jadi agak lemah. Dari sudut tak nak benda-benda teknikal kurang banyak lah. Jadi ini. Yang pertama, lihat kenal Syekh Muhammad Abdullah Diras. Beliau lahir 1894, abad yang ke-19, di Mesir, di Mahallah Diai. Lahir dalam keluarga ilmuwan. Abad yang ke-19, ramai tokoh-tokoh lahir di Mesir. Dan juga sudah ada tokoh-tokoh yang terkenal di Mesir. Rifa'ah Tahtawi awal abad yang ke-19. Tokoh besar yang antara yang dihantar Syekh, yang dihantar untuk sambung belajar ke uh, Perancis, ataupun untuk memimpin kumpulan yang dapat beasiswa untuk sambung belajar ke Perancis. Dia ada karya diterjemah ke bahasa Melayu. Saya tak pernah tengok terjemahan, tapi bahasa Arab saya baca. Banyak karya beliau, antaranya Takhlisul Ibris fi Tarikh Baris, tentang kisah pelayaran pengembaraan beliau di Perancis, di Paris.
Ada juga pada abad yang 19 itu ada Abdul Rahman Al-Kawakibi. Okay? Dia terkenal salah seorang pengarang dan juga pejuang uh, politik, pemikir juga ilmuwan besar. Pada zaman itu juga ada Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh. Afghani dari luar tapi dia bertandang ke Mesir. Muhammad Abduh di sana juga, kan? Jadi Rashid Redha juga di sana. Apa lagi? Ramai lagi. Dan Muhammad Abdullah Diras juga di Mesir. Saya nak bagi tahu culture Mesir ketika itu kita tak boleh nak gambarkan macam hari ini. Budaya ketika itu dan juga dia punya situasi ketika itu ialah situasi yang biar normal sebenarnya sampai hari ini sebenarnya. Normal untuk kita dapati pembangunan yang pesat dalam bidang keilmuan. Di sana ada Al-Azhar dan juga sebagainya. Dan Syekh Muhammad Abdullah Diras ni lahir dalam keluarga ilmu. Ayah dia Abdullah Diras, ulama besar juga. Ayah dia yang tahqiq kitab Al-Muwafaqat, selepas dicadangkan oleh Tok Guru kepada ayah dia. Tok Guru ayah dia siapa? Muhammad Abduh. So beliau sempat tak sempat jumpa Muhammad Abduh? Wallah alam, saya rasa tak sempat sebab beliau 1894. Muhammad Abduh meninggal 1905 tak silap saya, ataupun 02 begitu. Jadi sempat tak sempat mungkin tak sempat, tapi bapaknya sempat. Ayahnya sempat, Abdullah Diras. Baik, ramai yang tertukar antara bapa dengan anak. Disebut Abdullah Diras je. Padahal anaknya ini ialah Muhammad Abdullah Diras. Baik. Kemudian beliau belajar dari mendapat pendidikan kecil di Mesir dan juga tamat belajar pada 1916. Kemudian terus mula mengajar, diberi keizinan. Bukan mula mengajar sengaja pandai-pandai nak mengajar, bukan pandai-pandai nak cari populariti nak ke depan, tak. Itu tak boleh berlaku. Diberi keizinan untuk mengajar. Beliau mengajar. Macam mana dia boleh diberi keizinan untuk mengajar? Selepas kita panggil diperiksa lah. Diuji dan teruji ilmunya, teruji pengetahuannya, beliau mengajar. Lama beliau mengajar sampai 1936 boleh sambung belajar ke Perancis. Biasa sampai barangkali sampai hari ini. Tapi biasa dahulu ramai ulama Azhar, mereka dihantar ke Perancis. Buat di Sorbonne, mereka sambung di bidang agama setelah belajar di Mesir menguasai bidang. Dan lepas tu pergi. Jadi 1936 pergi. Tapi masa tu musim perang dunia. Okay, menyebabkan cukup lama beliau berada di sana. Kira-kira saya rasa dah 12 tahun. 1949 siap PhD. Siap PhD, dia buat 2 tesis. Satu minor, satu major. Minor saya baca, major pun saya dah baca. Kita peminat Diras dan juga kita mengkagumi bagaimana beliau bertitik tolak daripada Quran, menjawab tomahan tentang Quran, menjawab persoalan yang kita terfikir tapi kita cuba lari. Quran ni wahyu, okey. Macam mana boleh kata Quran ni wahyu? Ini antara topik dalam buku inilah. Dan juga disebut juga dalam minor kajian beliau, Madakhail al-Quran. Asalnya ditulis dalam bahasa Perancis. Initiation du Quran rasanya begitu, diterjemah ke bahasa Inggeris oleh Adil Salahi juga. Okey, major tesis beliau tentang teori akhlak dalam Quran. Al-akhlaq fil Quran ataupun la moral du Quran. Teori tesis PhD beliau. Jadi diterjemah ke bahasa Arab oleh Abdul Sabur Syahin dan juga ada satu lagi terjemah. Abdul Sabur Syahin ni tokoh besar di Mesir juga. Beliau terjemah banyak karya, antaranya karya Malik bin Nabi. Baik. Jadi diterjemah juga ke bahasa Inggeris, Moral Word of the Quran. Lebih kurang begitu tajuknya, beberapa tahun lalu. Mungkin 10 tahun dah. Tahun yang sama beliau pulang ke Mesir, terus dilantik sebagai anggota ulama kanan Al-Azhar, Hayatul Kibar Al-Ulama. Ini ulama-ulama besar ni. Bukan jalang-jalang. Antara yang pernah jadi Hayat Kibar ni Syekh Qaradawi sebelum beliau ada masalah politik, beliau tidak jadi. Tapi ulama besar yang masih jadi sampai hari ini antaranya Syekh Hasan Syafi'i dan juga Syekh Ali Jumaah dan lain-lain. Ada anggota ulama besar di Al-Azhar. Beliau pulang, beliau terus berkarya, menulis dan juga sebagainya. 1998 beliau meninggal dunia di seminar di Lahore. Seminar di Lahore ini turut dihadiri oleh Syekh Abu Zahra
dan juga dari Nusantara yang hadir ketika itu ialah Pak Hamka. Hamka hadir. Saya baca catatan beliau dalam menyusuri lembah Nil. Beliau tulis di program beliau pernah bertemu Diras, di program itu Diras meninggal. Di Lahore. Baik. Tentang Syekh Muhammad Abdullah Diras dan Al-Quran sejak kecil. Beliau hafal Quran sebelum umur 10 tahun, belajar tentang ilmu Quran, belajar ilmu-ilmu Islam, dan juga beliau mengajar tentang Quran, dan juga beliau tadabbur Quran sehingga Syekh Muhammad Syekh Abu Zahra kata apa? Syekh Abu Zahra ni ulama besar juga. Mesir memang ramai ulama besar. Tapi walaupun ada masalah, kita lihat masalah hari ini. Adakah ada korelasi, adakah ada hubung kait automatik, maksudnya ada ulama besar, maksudnya kena negara tu bagus? Tak semestinya. Okey, tak semestinya. Boleh jadi ada cabaran negara tu tak belum tentu boleh diselesaikan oleh beberapa ulama yang ada. Pemikir besar ramai. Taha Hussein pun dari sana. Dari pelbagai aliran. Mesir ni pusat. Al-Abbas Al-Aqad yang saya ada terjemah karya beliau juga dari sana. Hebat. Memang dari dulu sampai sekarang terkenal dengan kehebatannya dan juga kepulaikannya juga ada di Mesir. Baik. Jadi beliau, saya nak sebut, beliau hubungannya dengan Quran. Syekh Abu Zahra kata, aku tengok dia Ros. Okay, ini pengalaman orang travel. Kita nak berlakon, boleh berlakon depan orang masa mengajar. Tapi kalau kita travel ni watak sebenar kita akan keluar. Dia kata, aku pergi kembara dengan dia Ros. Aku lihat dia, orang dah penat berehat kat katil, dia sama ada baca Quran ataupun solat. Itu je. Okay, dan juga beliau baca setiap hari 6 juzuk. Sebab tu pengamatan yang cukup mendalam terhadap Quran. Dan juga sebab tu tesis PhD beliau kedua-duanya tentang Quran. Dan juga banyak kajian beliau kalau baca-baca kajian yang lain tentang Islam, tentang politik dan juga sebagainya. Beliau ada juga tentang hubungan antara bangsa. Beliau ada juga. Beliau tulis memang Quran menjadi asas utamalah. Sebagaimana para ulama lain tulis semua akan rujuk Quran. Tapi cara pandang beliau, cara pandang orang yang sahabat dengan Quran maksudnya tidak sekadar menukilkan, beliau mendatangkan pandangan lain dan juga sebagainya. Baik. Boleh next. Baik. Next kita lihat tentang ni Syekh Muhammad Abdullah Diras. Ni antara anak murid beliau ialah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Antara anak murid beliau ialah Syekh Syekh Fadil Hasan Abbas. Mak besar Mak besar belakang. Syekh Qaradawi pernah sebelum beliau pergi ke Lahore tu, beliau buat pertemuan mengunjungi Diras. Lepas balik nak belajar lagi. Tiba-tiba tak balik-balik. Ini Qaradawi tulis tentang catatan beliau tentang Syekh. Baik. Jadi Syekh Muhammad Abdullah Diras, kalau kita lihat seterusnya, beliau mengarang buku ini, macam saya sebut sebentar tadi, daripada kita panggil banyak tahun, sehingga beliau sempurnakan pada 1997. Idea utama buku ini, yang pertama tentang membuktikan kebenaran Al-Quran. Beliau mengkaji tentang sumber Al-Quran, masdar Al-Quran, dan juga sudut-sudut kemujizatannya. Nampak tipikal mukjizat Al-Quran nampak macam ramai tulis. Tapi apa beliau tulis berbeza. Okey, terutama dari sudut sumber Al-Quran. Al-Quran ni dari mana? Dari mana? Dari Tuhan. Macam mana nak kata dari Tuhan? Tak ada siapa boleh pernah nampak Tuhan. Ada pernah nampak, boleh rasa, boleh buktikan. Kan? Rasa boleh. Dan juga percaya kita yakin, tapi tak ada orang pernah nampak. Kan, melainkan sekadar nampak dari mata hati, itu pun nampak dalam erti kata tak boleh bayangkan. Kan? Jadi siapa pernah nampak Nabi SAW terima Quran? Tak ada orang nampak juga. Tapi adakah ni berarti Al-Quran ni bukan daripada Nabi, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So Al-Quran daripada siapa? Beliau kaji satu persatu. Ini antara topik dalam pertemuan yang seterusnya lah. Malam ni mungkin tak tentu lagi.
Okey? Siapa lagi karang tentang ini? Bukan tak ada yang karang silam. Ada. Tapi karang dalam arti kata sebut tentang keagungan bahasa Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran, apa maksud mukjizat dan juga sebagainya. Karang dari sudut itu. Tapi cabaran pada zaman kolonial, bila mana orang orang bukan Islam pun mula tulis tentang Islam. Di Ross, beliau buat PhD di Sorbonne, beliau kata, beliau lihat apa terjemahan Quran ke bahasa Perancis. Terjemahan yang terbaik ialah yang paling sedikit teruk dia. Maksud semua kategori teruk. Antaranya terjemahan tak tepat. Lepas tu antaranya contohnya ayat panjang-panjang dipendekkan, ayat pendek-pendek dipanjangkan. Contoh. Maksud mereka sendiri tidak memahami dengan baik tentang Quran dan juga tentang situasi ketika itu. Maksud ramai yang kaji tentang Quran, ada yang tulis tentang Nabi Muhammad SAW ramai. Syekh Redha antara yang tulis. Jadi ada keperluan untuk kita panggil bagi respon secara ilmiah dan juga intelektual untuk tentang sumber Al-Quran ini dari mana. So mereka paling tidak pun mereka kata ambil orientalis kata ambil daripada Yahudi. Ada yang kata ambil daripada orang Mekah. Sebahagiannya ambil daripada Rahib Buhairah. Dia kata macam-macam teori. Tapi ini teori kita panggil assumption yang tidak ada bukti, dakwaan tanpa bukti. Bila kita mendakwa, kita kena membuktikan. Itu simple. Dalam dunia kajian ilmiah, bila kita nak datangkan apa-apa dakwaan, kita kena buktikan. Bila kita kena buktikan, bila mana kita berhujah, kita letak sandaran hujah kita dari mana? Kan? Lepas tu kita semaklah hujah betul ke tak? Sandarannya. Kan? Jadi itu asas dalam berhujah. Kan? Jadi disebabkan itu, beliau beri respon. Maksudnya sampailah karya memang saya perasan. Syekh Redha respon satu karya bahasa Perancis. Karya tu sampai mungkin diterjemah ke bahasa Arab. Banyak yang diterjemah ketika itu. Jadi beliau respon tulis kitab Al-Wahyu Al-Muhammadi. Itu pun saya dah baca alhamdulillah. Ada tiga trilogi lah. Terpanggil ataupun 3 buku lah yang ada tema yang lebih kurang sama. Antaranya ialah buku Malik bin Nabi. Malik bin Nabi Al-Zahir Al-Quraniyah. Okey, fenomena Al-Quran. Jadi ketiga-tiganya menyentuh tentang menjawab tentang apa itu macam mana kita nak kata Quran itu wahyu. Okey. Jadi yang menariknya yang Muhammad Abdullah Diras ini pernah memang bersahabat baik dengan Malik bin Nabi. Mereka bincang panjang lah. Barangkali sebahagian hasil karya ini ialah hasil perbincangan beliau juga. Sebab beliau revise 1997 yang siap betul. Dia revise. Beliau jumpa Malik bin Nabi di Perancis. Malik bin Nabi hidup dalam kena hukuman lah kat sana. So duduk kat sana, tak boleh balik Algeria. So jadi apa nama ni Muhammad Abdullah Diras bertemu, berbincang dan juga sebagainya beri impact, saya rasa beri impact kepada karya dia, terutama ketika beliau ulang tulis sehingga diterbitkan pada 1957. Baik. Jadi bahagian yang kedua ialah kaedah-kaedah tadabbur Quran, khususnya surah dalam satu surah. Kan macam mana potongan-potongan, macam mana sifat Quran, apa nama ni, sifat ayat dia dan juga sebagainya. Itu antara yang bermanfaat juga. Karya ini cukup bagus dan juga saya rasa membantu. Kalau kita faham elok, membantu kita untuk kita tadabbur sendiri. Kita belajar qawaid, kita belajar manhaj kita panggil. Kalau kita sekadar balik tafsir, kita nukil. Okey, bila mana ada Quran depan kita, kita tak boleh untuk menghayati. Sebab kita tak belajar kaedah-kaedah bagaimana berinteraksi dengan Quran, bagaimana untuk tadabbur. Kita belajar kaedah, kita boleh ada pengalaman kerohanian yang tersendiri. Kan kita tambah pengetahuan tentang bahasa Arab dan juga sebagainya. Itu bagus. Baik, boleh teruskan Amir. So ini dua kandungan utama ya. Baik. Yang pertama beliau bahas tentang makna Al-Quran. Apa makna Al-Quran? Beliau lihat dari sudut yang pertama dari sudut ta'rif, dari sudut lughatan wa istilahan, dari sudut bahasa dan juga istilah. Yang kedua, kenapa dinamakan Al-Quran dan juga Al-Kitab? Yang ketiga, kenapa hanya Al-Quran yang abadi berbanding kitab-kitab suci sebelumnya? Sebelumnya semua limit dan juga terbatas hingga dinasahkan. Kan? Kandungannya terhad pada kaum tertentu dan juga pada tempoh masa tertentu semata-mata.
Baik, seterusnya. Ta'rif Al-Quran dari sudut, kata beliau, dari sudut bahasa Al-Quran ini, dari sudut bahasa Arab, nut, wazan, fu'alan. Bermakna perkara yang dibaca Quran. Qara'tu Quran, qira'atan Qur'anan. So maksudnya kalau tu tilawatan, aku baca. Maksudnya Quran ni suatu yang dibaca lah. Dalam Quran, dalam Al-Qiyamah ada inna alaina jama'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Dan tentang Quran. Dan ini dari sudut bahasa lah. Fu'lan, ada tuklan dalam bahasa Arab. Ada ghufran. Kan? Ini siapa yang belajar asal dia tahulah. Tasrif. Baik, dari sudut istilah pula, Quran masuk kalamullah. Kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW dan membacanya dikira sebagai ibadat. Ini takrif yang ringkas lah sebenarnya. Dia tak boleh tambah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak ada mukjizat. Dan membaca dikira sebagai ibadat. Tapi takrif ini sekadar menerangkan tentang Quran. Kita tidak boleh limitkan Quran itu apa. Kita boleh nak sebut Quran ni sebab kita nak bezakan Quran dengan yang lain, kata beliau. Disebabkan itu kata beliau, takrif ini sekadar usaha membezakan antara Al-Quran dan juga selain Quran. Dan juga nak sebut tentang keistimewaan Quran. Tapi makna Quran ni sukar sekali untuk dibatasi dengan takrif ini. Okey, maksud tak boleh nak kita kata Quran ni apa? Kita boleh kata Quran ni kitab hidayah. Kan? Quran ni apa? Quran ni panduan hidup. Quran ni apa? Kan? Quran ni ada kisah, ada hukum hakam, ada pengajaran tentang kehidupan, ada tentang sejarah golongan yang terdahulu untuk Quran. Baik, boleh teruskan? Jadi Al-Quran dan juga Al-Kitab. Al-Quran, kata beliau, dalam Quran kalau kita bahasan banyak nama Quran. Ada banyak nama dan juga ada banyak sifat. Al-Quran banyak. Okey, kita boleh lihat. Kalau dalam kitab Ulumul Quran, ada satu bab Asma'ul Quran dan juga Sifatuhu. Okey? Tapi nama yang paling terkenal ialah Al-Quran dan juga Al-Kitab. Dan Al-Quran dalam Quran banyak disebut Quran dan juga kitab. Antara nama lain Al-Quran ialah Furqan. Antara nama lain Al-Quran ialah Az-Zikr. Kata Syekh Fadhil Sa'abas, 4 ni jenis nama Quran, yang selebihnya sifat. Ini khilaf. Okey, tapi saya lebih cenderung pada pandangan Syekh Fadhil Sa'abas. So yang selebihnya sifat Quran. Okey, ada 4 paling tidak. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikru. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tabarakallazi nazzal al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Kan? Maksudnya Allah yang mendorongkan Al-Furqan kepada hamba-Nya, liyakuna lil 'alamina nadhira. Liyakuna, kita nak kata liyakuna tu kembali kepada apa kalau saya belajar Ustaz? Liyakuna kembali kepada abdihi ke kembali kepada Al-Furqan? Lil alamina nadhira. Maksudnya supaya ia menjadi peringatan kepada seluruh alam. Ia tu wujud kepada Al-Furqan ke Muhammad. Ini salah satu keistimewaan Al-Quran. Dalam ni pun dibahaskan. Saya bila mana tadabbur dan juga baca Quran, kita sentiasa boleh, alhamdulillah, tadabbur dengan kita panggil agak bebas. Bebas dengan berpandukan. Ada panduan lah. Kaedah-kaedahnya. Contohnya satu perkataan tapi banyak sangat maksud. Kan? Nanti satu masa nanti insya-Allah akan ada contoh-contohnya. So menyebabkan kefahaman terhadap Quran itu tidak terbatas. Banyak. Baik, jadi Al-Quran ini suatu yang dibaca. Al-Kitab pula suatu yang ditulis. Jadi kata beliau, hikmahnya kenapa digunakan dengan kerap? Sebab Al-Quran ni nak gambarkan satu masa ni dia akan dipelihara dengan dihafal dan juga dibaca. Dan yang kedua, dia akan dipelihara dengan ditulis. Sebab itu disebut Al-Kitab. Okey? Jadi tapi dalam masa yang sama, Al-Quran dan juga Al-Kitab ini daripada perkataan Qura'a dan juga Katabah. Kata Syekh Muhammad Abdullah Diras, dua-dua perkataan ini, Qura'a dan juga Katabah ini, ada persamaan dari sudut maksudnya, maksud menggabungkan sesuatu lah. Jadi sebabkan itu, bila mana kita sebut Al-Quran dan juga Al-Kitab, dia boleh masukkan juga dalam tu ada gabungan. Gabungan kisah tentang golongan terdahulu,
tentang hukum hakam dan juga sebagainya. Kita boleh sebut begitu. Okey. Sebab tu bila mana Nabi SAW memperkenalkan apa itu Quran, dia kata dalam tu ada kisah orang yang terdahulu dan dalam tu ada pelbagai. Maksudnya nak bagi tahu dalam tu macam-macam ada. Bila sebut tibyanan likulli syai', Quran sebut tibyanan likulli syai'. Ini salah satu sifat Quran. Tibyanan likulli syai', penjelas kepada semua perkara. Baik. Seterusnya apa nama ni saudara Amir. Beliau bahaskan kenapa hanya risalah Quran yang abadi. Maksudnya yang lain tidak abadi. Al-Quran diturunkan untuk selamanya. Yang pertama. Sedangkan kitab-kitab yang sebelumnya terbatas untuk tempoh masa tertentu di geografi yang tertentu saja. Sebab kalamullah ini bukannya Quran je. Kalamullah ini Taurat pun kalamullah. Injil pun kalamullah. Zabur pun kalamullah. Itu sebahagian. Kalamullah ini ada juga yang bukan itu, selain suhuf pun ada kalamullah, suhuf Ibrahim. Kan? Kalamullah itu ada juga yang tidak ditulis ataupun tidak diturunkan sebegini. Okey? Sebab kalamullah itu sangat banyak. Kalau diambil, kita panggil sab'ati abhurin ma nafidat kalimatullah. 7 lautan pun tidak akan habis kalimat Allah. Maksud kalimat Allah banyak. Okey? Tapi yang kita sebut sebagai dari sudut yang diturunkan ini, ada yang dimaklumkan kepada kita, ada yang tak dimaklumkan kepada kita. Yang dimaklumkan dalam Quran antaranya ialah Quran diturunkan, Injil diturunkan, Taurat diturunkan, Zabur diturunkan, Suhuf Ibrahim diberikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi ada yang tidak diceritakan kepada kita. Tapi yang kekal dalam kata yang diturunkan ini, yang dikekal hanya Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran penanda aras kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya. Saya guna perkataan penanda aras dalam arti kata ungkapan Al-Quran musaddiqul lima baina yadayhi. Musaddiq maksudnya membenarkan. Kalau betul, Al-Quran kata betul. Maksudnya betul-betul lah. Contoh tentang hari akhirat apa semua memang ada kitab lain. Kitab lain pun ada. Quran pun ada. Tapi pemerincian Quran bagi pemerincian termasuk ada elemen baru yang tak ada dalam kitab-kitab lain. Dan ini salah satu ciri kebenaran Quran kata Syekh Muhammad Abdullah Diras. Nanti insya-Allah tentu kita akan lihat satu persatu hujahnya. Kitab-kitab suci sebelumnya pula tidak mengatasi Al-Quran, maksudnya terbatas dan juga tidak boleh untuk kita faham Quran dan mungkin boleh rujuk, tetapi bukan boleh menjadi kita kata kisah Quran betul ke tak betul, kita tengok Injil tak boleh begitu. Sebab sifat musaddiq dan juga sifat muhaimin wa muhaiminan alaih. Dalam Quran sebut muhaimin. Maksud dia ni mengawal. Sifatnya ialah matbu', sebab Quran matbu'. Maksud diikuti. Bukannya tabi', bukannya mengikut. Quran ni diikuti, bukannya mengikut. Quran ni meleraikan perselisihan. Meleraikan perselisihan maksudnya dalam kitab-kitab macam-macam cerita pasal Nabi. Kitab-kitab suci yang sebelum ini. Dalam Taurat, kalau kita lihat Injil, macam-macam cerita. Tapi Quran, dia boleh meleraikan. Ini kisah sebenarnya begini sebenarnya. Contoh Malik bin Nabi, beliau buat bandingan kisah Nabi Yusuf dalam Injil dan juga Nabi Yusuf dalam Quran. Ada persamaan ke tak? Apa yang disebut dalam Injil tak disebut dalam Quran ada. Apa yang disebut dalam Quran tak disebut dalam Injil ada. Apa yang Injil kata lain, Quran kata lain. Nak ikut apa? Ikut Quran. Quran musaddiq. Quran menjelaskan apa yang mereka perselisihkan. So salah satu kita panggil objektif Al-Quran menerusi kisah-kisah umat terdahulu ialah menjelaskan mana yang betul, mana yang salah. Okey, tapi Quran tak ambil semua. Jadi apa yang tak disebut oleh Quran tiba-tiba yang lain sebut, tapi kalau yang lain sebut tu bercanggah dengan Quran, itu reject, kita tolak. Tapi yang disebut itu tidak bercanggah dengan Quran, itu terdiamkan. Kan? Kita panggil Israiliyat. Adalah macam-macam cara untuk berinteraksi dengan Israiliyat. Ada yang syadid, ada yang terbuka dan juga sebagainya. Boleh lihat dalam karangan berkaitan Israiliyat. Seterusnya, Al-Quran mengandungi seluruh kandungan universal terdahulu dengan tambahan tertentu yang dikenaiki Allah untuk tambahlah. Tentang rukun iman ada dalam Quran.
Kan? Ada dalam kitab-kitab terdahulu. Dan juga memang Al-Quran dah. Hukum Islam basicnya dalam kitab terdahulu. Dalam Quran pun ada. Bahkan tentang apa nama ni, larangan zina ke apa, dalam kitab terdahulu ada. Al-Quran pun ada. Mencuri terdahulu ada. Quran ada. Membunuh perkara basic kita panggil dalam kehidupan dan beragama, ini dikekal. Kita panggil universal. Dalam bahasa Arab dia panggil kulliyat. Kata Al-Imam Asy-Syatibi, Al-Imam Al-Qarafi dan juga Imam Al-Ghazali dan juga lain-lain, semua ini disepakati oleh semua syara'i', semua ajaran. Ittafaqa 'alaiha asy-syara'i'. Maksud disepakati. Quran memang melarangnya sebagaimana kitab-kitab lain juga melarangnya. Perkara pembunuhan, mencuri, berzina. Quran mengarahkan supaya beriman kepada Allah, kitab-kitab lain pun mengarahkan juga. Adakah bila mana ada dalam kitab lain, maksudnya Quran dituduh sebagai mengikut kitab lain? Itu antara persoalan yang kita akan bincang insya-Allah dalam surat-surat yang akan datang. Tapi ini rahsia kenapa Al-Quran ni abadi, ini antara yang disebut oleh beliau. Kita boleh tambah. Al-Quran ni sebagai suatu kitab yang abadi, maka memang kandungannya bersifat universal. Kandungannya bersifat, kata Syekh Muhammad Ibn Ashur, Mu'attah Ibn Ashur, Quran ni sifatnya fitrah. Sebab sasarannya ialah manusia ada fitrah. Okey, Quran ni sifatnya fitri. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajah engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, dan juga wahai pengikut engkau, wahai umatmu, kepada agama ni. Dalam keadaan luruslah. Dalam keadaan tidak berpaling daripada ajaran Allah, tidak menyeleweng. Hanifah. Fitrat Allah, ajaran itu, tadi sifat agama itu hanif satu. Yang kedua, sifat agama juga fitrah. Agama itulah fitrah. Allati fataran nasa 'alaiha. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Manusia juga ada fitrah. Jadi disebabkan itu, kata Ibn Ashur, Al-Quran ini memang kitab yang manusiawi, sesuai dengan sasarannya itu manusia. Sebab tu tidak ada dalam Quran arahan dan juga larangan yang bercanggah dengan fitrah. Tidak ada. Menyusun fitrah ada. Quran ini menyusun fitrah. Fitrah manusia tertarik dengan wanita, contohnya lelaki, atau pasangan yang berbeza. Jadi Quran ataupun syariat menyusunnya dengan cara ada perkahwinan. Tabiat manusia membenci kezaliman. Quran melarang kezaliman. Kan? Jadi fitrah ini antara ciri universal ajaran Al-Quran. Baik, boleh tengok seterusnya kalau ada. Baik, seterusnya beliau terangkan. Ini bab awal ya. Beliau terangkan tentang antara Quran dan juga hadis kursi. Sebab Quran dan juga hadis kursi ni orang boleh tersalah faham. Jadi Al-Quran ini apa bezanya Al-Quran dengan hadis kursi? Kiri Quran, kanan hadis kursi. Al-Quran ini diturunkan dengan lafaznya, sedangkan hadis kursi diturunkan dengan maknanya. Ini pandangan yang lebih rajih lah. Maknanya bukan lafaz semata-mata. Baik. Al-Quran ini lafaz itu sendiri daripada Allah SWT. Okey? Sedangkan hadis kursi menurut pandangan para ulama, memang ada yang berbeza pandangan, ada yang kata lafaz pun. Okey? Tapi kita kalau yang kata lafaz pun, dia tidak sama dengan Quran, sebab Quran muta'abbad bitilawatihi. Maksudnya membaca ini ibadat. Hadis kursi tak. Buktinya kita boleh baca Quran dalam solat semua, dalam hadis kursi tak boleh baca dalam solat. Jadi kita disunatkan ambil wuduk untuk baca Quran, tak dalam hadis kursi tak sama. Kalau sunat pun kita panggil untuk membaca hadis Nabi SAW lebih kepada adab. Baik. Jadi lafaznya bertujuan mencabar. Lafaz Quran ni mu'jiz kita panggil. Litahaddi. Untuk mencabar. Maksudnya mencabar dalam arti kata lafaz itu jadi mukjizat. Okey? Untuk kita sebut keagungan kenapa perkataan ni uslub Al-Quran hebat, memang bukan bahasa manusia. Bukan bahasa manusia biasa. Kalau ikut Syekh Muhammad Abdullah Diras, dia kata ada satu bahasa manusia, bahasa penyair ni bahasa tinggi lah. Lepas tu bahasa Nabi. Bahasa penyair ni tinggi-tinggi pun setakat kat darat je. Lepas tu ada bahasa Nabi.
Ataupun ada bahasa manusia biasa, lepas tu ada bahasa penyair, bahasa yang tinggi-tinggi ni, lepas tu ada bahasa yang lagi tinggi, bahasa uh, Nabi SAW, bahasa yang paling tinggi bahasa Quran. Beliau sebut begitu dalam keadaan zauk. Sebab beliau memang seorang ahli balaghah juga. Dan juga sebab itu, isu bahasa ni tidak ada isu. Okey, isu ada bahasa ini tidak ada isu dalam generasi awal Islam. Tidak ada. Maksud saya, yang menentang Islam mereka tak petikai pun bahasa Quran. Mereka hanya boleh uh, kata yang bukan-bukan. Dalam arti kata dia kata Quran ini sihir lah. Quran ini syair macam mana entah. Ada orang baca yu'allimuhu basyar apa semua tu. Ini antara yang dia akan dibahaskan satu hari nanti. Dalam slot seterusnya. Untuk kita membincangkan betul ke tak Toman tersebut dan juga sejauh mana Quran itu membela dirinya. Sebab pendekatan Syekh Muhammad Abdullah Diras dalam buku ini ialah membenarkan atau memberi ruang kepada Quran untuk membelanya sendiri daripada segala persoalan dan juga tomahan. Okey, saya sebut dalam satu perbahasan dalam satu seminar yang saya bentang tentang Syekh Diras, saya sebut sebagai Al-Quran mempertahankan Al-Quran. Syekh Muhammad Abdullah Diras ni dibuka ruang cakap tentang apa pun, dibuka ruang. Apa-apa kemungkinan nak kata Quran ni bukan daripada Allah, buka ruang, dijawab satu persatu dengan hujah Al-Quran, dengan hujah rasional, dengan hujah sejarah. Dia jawab. Baik, seterusnya saya tak pasti ada lagi. Ada lagi. Ini tentang hadis Nabi SAW pula, kata Syekh Muhammad Abdul Diras. Hadis Nabi SAW terbahagi dua. Satu tauqif, maksudnya Nabi SAW terima daripada wahyu lalu menerangkan kepada manusia dengan ucapan dia. Maksudnya itu hakikatnya lah wahyu lah. Maksudnya daripada Allah SWT, tapi ucapan Nabi SAW. Yang kedua taufiqi. Ini soal Nabi SAW berijtihad ataupun tidaklah dibahaskan kalau kita belajar dalam usul fiqh. Para ulama umumnya menyatakan bahawa Nabi SAW berijtihad. Ada yang tidak setuju. Tapi umumnya memang ini pandangan para ulama dan juga terbukti Nabi SAW juga ada ruang untuk berijtihad dan juga Nabi SAW berijtihad. So yang kedua ini dinamakan taufiqi. Nabi SAW istinbat daripada kefahamannya terhadap kalamullah Quran ataupun renungannya kepada hakikat alam. Dia keluarkan istinbat, tapi ini bukan kalam Allah, tapi tetap ijtihad Nabi SAW yang bijaksana. Ini bukan jalan-jalan manusia terpilih. Satu-satunya manusia terpilih untuk menjadi rasul yang terakhir. Sudah tentu bijaksana, hebat apa semua. Kalau ulama mujtahid yang hebat, kita agung-agungkan, kita terima ijtihad dia. Ijtihad Nabi SAW lagi lah. Apatah lagi disokong oleh wahyu. Kalau tersalah, malaikat akan tegur. Jadi inilah hadis. Semua ini hadis. Dia tak sampai level Quran dan juga sebagainya. Tapi ini adalah penjelas tentang Quran, penerang, mubayyin, yubayyinu linnas. Nabi SAW litubayyina linnas apa yang diturunkan kepada mereka. Supaya engkau, wahai Nabi SAW, menerangkan kepada orang ramai apa yang diturunkan kepada engkau ialah Al-Quran. Ini salah satu tugas Nabi SAW yang dilaksanakan manusia, apa yang kita kenal sebagai sunnah. Ada sunnah dari sudut perkataan, ada sunnah dari sudut perbuatan, fi'liyah, ada sunnah dari sudut ikrar Nabi SAW. Jadi itu sunnah. Ini pengenalan ringkas. Saya buat secara ringkas tentang Syekh Muhammad Abdullah Diras. Tentang bukunya, beberapa buku yang saya sebut tadi, dan juga tentang buku ini juga. Idea utama dalam buku ini, kan? Tentang topik-topik awal buku ini, beliau terangkan tentang Quran. Terangkan tentang Al-Quran. Dan apa lagi? Mungkin boleh lihat kalau ada persoalan, perbincangan, saya mengalu-alukan. Sekali lagi, alhamdulillah saya settle yang ni. Saya minta maaf lah, saya masuk lambat tadi, 15 minit juga. Tak dirancang. Okay. Boleh, siapa ada perbincangan, kita alu-alukan. Soalan jawab. Saya cukup sarankan untuk baca. Bahasa Melayu dah habis dah. InsyaAllah kita ulang cetak lah. Bahasa Inggeris, Adil Solahi itu bagus. Saya sarankan untuk baca. Anda akan mengalami pengalaman kerohanian yang berbeza kalau baca buku ini. InsyaAllah. Dia menjawab
banyak persoalan dan juga menyebabkan kita lagi rapat hubungan dengan Quran. Okay? Dan juga kita boleh belajar juga cara untuk mendekati Quran, termasuk untuk tadabbur dan juga sebagainya. Baik. Saya ada soalan, Ustaz. Ya, sila. Okey, kalau kita tengok buku Nabaul Azim ni, dia punya bahasa dia adalah bahasa defend kan. Dia nak defend Al-Quran kan. Another book, Syekh Muhammad Biros ni, buku Ad-Din Mumahadah. Ustaz tahu buku tu? Tahu Ad-Din. Dia Okey. selepas Itu pun bahasa dia bahasa defend juga, tapi dia lebih kepada mengkritik pemikiran-pemikiran barat. Dia punya soalan saya, mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit lah sebab sekarang ni saya tengah sama belajar bidang usuluddin. So nak tahu sedikit lah kepakaran sama beliau apa? daripada Sama bidang macam mana tu usuluddin. Ustaz? Ya, Apa master ke PhD? master saya. Okay. So, Saya nak tahulah daripada Ustaz yang dah berpengalaman baca di ROS ni, dia dalam bidang usuluddin macam mana orangnya? beliau macam mana orangnya dalam bidang usuluddin? Beliau, Okey, itu saja. ya, terima kasih. Sebenarnya An-Nabaul Azim ni usuluddin lah. Sebahagian daripada usuluddin. Sebab membincangkan tentang keyakinan. Tapi ini tentang Quran lah. Biasanya usuluddin ni kait dengan Allah, Rasul dan juga risalat. Kan? Jadi kita yang kita sebut sebagai, kita panggil usuluddin itu juga terdapat dalam karya ini. Sebab membincangkan dan juga defend. Tapi defend ni kalau anda baca secara tertib, defend Eros bukan defend seorang yang emosi ataupun defend Eros bukan dalam arti kata saya nak sebut kita defend terlalu apologetik kadang-kadang. Memang tak boleh ni tu. Tak. Eros ni defend sebagai seorang yang berdialog dalam buku ini. Sebab tu saya terdetik. Banyak je tajuk nak tulis. Antara dan Eros macam-macam lagi lah, tapi kena masa yang cukup kondusif lah untuk menulis, insyaAllah. Dia sebagai seorang sebut dialog antara tamadun. Sebab dalam buku ini terang-terang beliau berdialog dengan orang yang menolak Quran, mengkritik Al-Quran, dan bukan setakat beliau ambil hujah orang tu, lepas tu menjawab satu persatu, bahkan beliau buka ruang kemungkinan. Katakanlah kata dia, Quran ni sekian-sekian, katakanlah. Maksudnya sampai ruang kemungkinan tu semuanya dikepung. Itu yang menariknya. Maksudnya kita tu fikir, okey, katakan Quran ni ambil daripada Buhairah, logik tak? Ada logik. Tapi logik itu terus jadi tak logik lepas tu. Nak ambil apa masa tu dia muda lagi, belajar apa, jumpa pun sekejap. Apa yang dia ambil tak ada seorang pun catat. Katakan Quran itu diambil daripada orang Mekah. Logik tak? Logik. Sebab duduk lama di Mekah. Okey, cek bahasa orang Mekah, perbincangan mereka berdasarkan rujukan sejarah lah. Kan? Okey, katakan ambil daripada Nasrani dan juga Yahudi. Ambil daripada Waraqah bin Nawfal lah. Pernah belajar? Ni semua hujah ni semua ada. Semuanya beliau letak satu tempat, satu persatu dikepung lah ke dijawab satu persatu. Ini beliau berdialog. Dalam buku Ad-Din yang disebut oleh saudari Ruqayyah sebentar tadi, Ad-Din ini buku tentang sejarah agama. Penerangan secara ringkas tentang agama dan juga falsafah. Termasuk tentang agama Islam dan juga ciri-ciri agama Islam. Jadi pendekatan beliau masih lagi kita panggil berfokus lah kat situ, menerangkan tentang agama, dan juga beliau tidak limited lah. Kalau saya nak kata cara beliau tidak terbatas dengan satu contoh manhaj. Beliau boleh petik Ibn Rushd tentang konsep sabab. Saya dah lama baca buku tu. Beliau petik pelbagai karangan, dan juga beliau tidak, contohnya kan, sebagian orang ialah tulis tentang usuluddin dari sudut
salaf. Yang ni pula dari sudut Asy'ari contoh. Beliau tak tulis itu semata-mata. Beliau tulis kita panggil konsep-konsep utama agama ataupun kata-kata kunci keywords dalam agama ataupun sifat-sifat utama agama, ciri Islam dan juga sebagainya. Itu yang saya nampak lah. Satu lagi, kalau anda buat kajian dalam Usuluddin dan juga nak kaitkan dengan Diras, lihat buku beliau Al-Mukhtar min Kunuzi Sunnah. Al-Mukhtar min Kunuzi Sunnah. Beliau syarahkan hadis-hadis berkaitan dengan Usuluddin. Dalam tu ada macam-macam. Dan juga antara karya bagus lah. Jadi boleh lihat PDF pun ada Al-Mukhtar min Kunuzi Sunnah. Jadi secara umumnya begitulah pendekatan beliau yang saya lihat, pendekatan dialog. Okey. Beliau defend sebagai seorang Muslim, tapi saya bandingkan dengan karangan Muhammad Rashid itu. Rashid itu lagi keras. Dia defend, diserang terus. Serang orientalis tu. Dan juga memang tulisan orientalis semua salah. Sebab tu perkembangan hari ini orientalis tak tulis sebarangan macam dulu. Okey, tak tulis sebarangan macam dulu tentang asal usul Quran ke tentang Nabi Muhammad SAW. Sumber kadang-kadang pakai hentam. Tapi bukan semua orientalis jahat. Ada memang mereka mengkaji, mereka minat. Sebab tu mereka meninggalkan sumbangan yang besar juga. Antaranya sumbangan yang besar dari sudut kita panggil mu'jam kamus istilah. Sampai hari ini kita guna, tapi dalam bentuk elektronik lah hari ini, digital hari ini. Tapi dulu ulama kita terpengaruh dengan dia. Letak istilah ni nak cari dalam kitab apa, letak istilah ni nak cari dalam surah apa. Contoh mu'jam mufaharis tu. Dan tentang kamus untuk lihat perkataan Quran ada dalam surah apa ni. Ni Fuad Abdul Baqi tulis. Kan? Ada pasal hadis juga. Ini dalam kitab apa, dalam kitab ini antara bagusnya lah. Tengok mereka tidak semuanya, maksudnya tidaklah dari sudut dunia akademik pun kita tak perlu pandang mereka sebagai automatik ada niat jahat. Ya, mungkin ada yang ada niat jahat, normal lah tu. Kan? Tapi dijawab macam mana? Ada yang jawab secara kita panggil dalam bentuk dialog yang saya lihat Diras ni ke arah itulah. Saya baca Muhammad Syed Ridha, beliau agak keras tapi tetap menjawab secara ilmiah, tapi agak dadanya tak sama bila kita bandingkan. Dan juga kita baca karangan beberapa tokoh yang lain, sebab tu saya nampak beliau lebih tenang berdialog dan juga terbuka, lepas tu jawab. Dan juga sebab tu beliau kata buku ini beliau tak tuju kepada intelektual, tak tuju kepada alim ulama semata. Semua orang boleh baca, alim boleh baca. Sebab tu ulama besar yang cadangkan buku begini. Intelektual pun boleh baca, yang baru nak kenal pun boleh baca. Yang penting nak dada terbuka, nak berdialog. So siapa yang nak tingkatkan keimanan dia dengan Quran pun, mungkin sebelum tu ragu-ragu, boleh baca. Kadang-kadang kita ragu-ragu, kita tak sebut. Kita larikan diri daripada persoalan tersebut. Elok juga kita tanya kepada orang yang tahu. Kan? Jadi itulah yang saya nampak tentang sedikit lah untuk menjawab soalan tersebut daripada saudari Ruqayyah. Baik, kalau ada boleh nyatakan. Kalau tak ada, kita bertemu insya-Allah dalam pertemuan akan datang. Cuma saya cukup sarankan bacalah. Sedap sikit kita jumpa dan juga discuss kalau baca. PDF ada yang English pun bahasa Abdul Solahi bagus saya rasa. Kalau yang bahasa Melayu saya tak rasa ada tak lagi. Cubalah tengok dekat Shopee. Perkhabaran Agung. Sahabat saya yang terjemah. Saya yang beliau minta semak. Saya semak lah, tapi bahasa dia dah bagus lah. Tapi dah habis lah buku tu. Baru je habis awal tahun ini kot. Perkhabaran Agung. Buku yang cukup. InsyaAllah terjemahan dia pun bagus. Baik. Macam mana Amir? Gantung Kalau ada daripada... Ada satu soalan. Tak ada, tak ya? Ada dalam tu lah. Cek, saya tengok je Amir. Sila. Ada dalam chat. Adakah hujah-hujah yang dikemukakan oleh Syekh Diras mencukupi untuk menjawab orientalis pada hari ini, terutama berkaitan dengan pemahaman dari segi sains? Ini kita panggil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Beliau cover sebahagian perkara, tak sebenarnya cover semua perkara.
Saya tak rasa mencukupi sebab ada cabaran sentiasa banyak. Sebab tu ada antara karya yang ditulis ialah Muhammad apa daripada India, beliau meninggal dah. Beliau Mustafa Azami. Dia ada bukunya. Beliau kaji juga untuk menjawab soalan ini tentang keaslian Quran dan juga beliau bandingkan juga dengan Bible dan juga Injil. Bible dan juga kita panggil ataupun Injil dan juga Taurat. Beliau ada bandingkan juga. Jadi saya nak kata adakah dikemukakan mencukupi? Dia tidak, kita secara umumnya beliau menyentuh isu-isu besar. Okey? Tentang sumber Al-Quran dan juga isu ini cukup moden. Isu cukup moden. Saya nak sebut isu cukup moden maksudnya zaman moden, zaman kolonial. Ini bukan isu zaman dulu-dulu tak ada. Ulama-ulama besar kita mereka bincang tentang ijaz Al-Quran, tak bincang apa yang Dirah sebut tu. Okey, adalah sikit-sikit tapi tak sebab tak ada cabaran itu. Tak ada cabaran itu. Okey. Jadi cukup tak cukup tu ada yang perlu ditampung lah dari sudut sains katakan, dari sudut sains. Kadang-kadang yang menyebabkan tomahan kepada sains itu adalah orang yang kaji tentang Quran juga sains sendiri. Saya sebut pada pandangan saya antara yang menyebabkan tomahan tentang Quran juga sains ialah orang yang kaji tentang mukjizat saintifik ini sendiri masalahnya. Terlalu longgar. Kadang-kadang terlalu longgar. Jumpa penemuan ini, ini dah dalam Quran. Padahal penemuan sains itu sendiri masih lagi debatable. Dalam kalangan ahli sains, mereka masih lagi menjangkakan akan ada lagi penemuan lain. Maksudnya itu belum muktamad. Suatu yang belum muktamad, kita paksakan kepada Al-Quran, itu tak betul. Tiba-tiba datang penemuan lain, dia kata, ni menunjukkan Quran tak betul. Padahal, dari awal lagi orang yang dapat penemuan itu dah masalah dah. Betul. Dia memaksakan. Memaksa semata-mata nak hidup, nak terbangkit dalam dunia moden ni, nak apologetik lah. Kan? Kita, Quran ni bukan kitab sains. Quran ni kitab hidayah. Hudal linnas. Kan? Tapi Quran ada tak sains? Ada juga. Bukan tak ada. Ada. Tapi Quran bukan kitab sains. Quran kitab sejarah ke tak? Bukan kitab sejarah. Ada tak sejarah dalam Quran? Ada. Untuk apa? Untuk pengajaran. Sebab tu Quran sejarah ni tak detail kan. Dalam arti kata tempat kat mana watak ibu Nabi Yusuf sampai tak ada langsung dalam surah Yusuf. Kan? Tak detail kan begitu. Tapi pengajaran ada. Pengajaran banyak. Fokus pengajaran. Jadi Quran ni memang ada sejarah. Bukan tak sejarah. Quran ni memang ada sains. Contohnya tentang pembentukan manusia. Okey, daripada air mani kepada puasa-puasa itu memang contoh ayat Al-Quran yang bertepatan dengan penemuan sains yang muktamad. Kita boleh lihat. Memang itu muktamad. Itu tak ada masalah. Kan? Ataupun perkara-perkara lain yang memang muktamad tak ada masalah. Tapi masalah bila mana yang tak muktamad. Betul. Yang kedua, pastikan apa yang disebut dalam Quran, perkataan yang digunakan memang sesuai. Perkataan yang digunakan memang sesuai untuk ditafsirkan dengan kita panggil apa penemuan itu. Kadang-kadang penemuan itu kita cuba ditempelkan. Itu masalah. Lepas tu kena tidak boleh bercakap dengan bahasa Arab. Okey? Jadi yang saya nak sebut bila mana tentang Quran dan juga sains tu ialah contoh-contohan. Sanurihim ayatina fil afaq. Ada orang kata afaq itu wifi. Saya kata apa hujah? Betul, ada ustaz popular lah. Apa hujah? Ni masalah saya kata. Kalau nak belajar, nak cakap banyak pasal Quran, kena belajar banyak pasal ulum Quran dan juga kita tentang begini. Pasal macam mana nak kata wifi dengan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim? Tak, itu takalluf kita panggil. Takalluf. Macam orang kata faman ya'mal mithqala zarrah. Ada setengah orang zarrah tu dia decide terus jirim ataupun perkara tertentu. Okey, sedangkan Quran zarrah itu juga maksud itu tak boleh limit kan? Dia maksudnya yang kecil sangat. Saya ada apa nama ni ada ulas lah sebelum ni tapi tak datang sekarang tentang hujah-hujah itu, tapi nak bagi tahu kalau nak detail nak sebut terus, nak decide terus zarah itu apa, itu tak betul. Memang ada yang buat. Memang ada yang buat. Antaranya seorang tokoh lah yang kita panggil di Malaysia.
Beliau tafsirkan zarah itu begitu. Tak boleh begitu. Itu contoh. Saya nak bagi tahu bila mana Quran itu kadang-kadang dia jadi tomahan itu daripada cara kita sendiri. Kan, daripada soalan Syah Abdullah tadi, termasuk dari sudut, terutama dari sudut sains kan. Okey. Jadi itu kalau salah itu, tapi salah yang kedua, salah bila mana kita cuba faham. Contoh lapisan langit. Lapisan langit ada berapa? Quran kita sab'ah samawat. Tapi penemuan sains kata ada berapa? Okey. Macam mana nak tentukan? Adakah penemuan sains yang kata itu muktamad ke tak muktamad setakat ini? Dan juga adakah kalau penemuan sains ada yang sampai satu tahap, inilah yang ditemui setakat ini, macam mana kita nak fahami dalam Quran? Kan? Adakah maksud kita kena tunduk je? Ataupun kita nak kata Quran itu sab'ah samawat itu apa maksudnya? Itu perkataan sab'ah tu itu artinya apa maksudnya? Banyak tu sebab antara maksud perkataan sab'ah dalam bahasa Arab ialah maksudnya banyak. Antaranya banyak, nak menggambarkan banyak sebut nombor 7, sebut angka 7. Tapi itu kena bincang lanjut, saya tak boleh jawab, tapi saya nak bagi tahu susahnya nak kata ini ayat ini tentang sains apa semua. Tak mudah. Kan? Banyak contoh lain Contoh lain lagi apa? Kalau nak sebut contoh sebahagian orang, kalau saintifik ni apa lagi Contoh langit, contoh bumi ni sfera ke tak? Kadang-kadang ada orang Islam sendiri yang problem. Kan? Dengan dan juga ulama Islam juga ramai dah yang kata sfera, juga hasil kajian mereka pada masa dahulu, dan juga masalah kadang-kadang baca Quran sekerat-sekerat. Baca Quran yang cerita tentang bumi terhampar luas memanglah rata. Tapi kalau kita baca kumpul semua ayat Quran tentang bumi, tentang apa sih dalam Quran tentang bumi dan juga tentang planet lain, maka kita tak nampaklah Quran kata dengan jelas bahawasanya bumi ini rata. Kan? Ini pendekatan orang juga dalam membuka ruang kepada Al-Quran ditohmah sebagai bertentangan dengan sains. Tanpa nafi, memang ada sengaja cari salah. Memang ada yang sengaja mentohmahnya. Baik. Jadi antaranya ditanya oleh Zoom, seorang pengguna Zoom, mengapa kitab-kitab terdahulu tidak juga dipanggil Quran? Semua kitab ada nama barangkali. Antaranya nama Quran sebut terus namanya Taurat. Kan? Quran sebut nama apa nama ni? Tapi dalam masa yang Quran sebut juga Taurat itu Furqan. Kalau perasan dalam surah Al-Baqarah. Okey, maksudnya barangkali kalau ada nama lain masing-masing. Okey? Tapi sebut Alkitab tu kita yang sebut sebenarnya Alkitab. Orang Melayu sebut Alkitab. Injil tu Alkitab. Tapi Injil tu ialah Injil. Wa atainahul Injil. Quran dah namakan Injil. Sebaik-baik nama yang diberikan ialah nama yang Quran berikan. Sebab daripada Allah Subhanahu Wa Taala paling benar. Satu-satunya yang benar dan juga tahu tentang nama kitab yang dia sendiri yang turunkan. Okey, tapi adakah sebab ia tidak diturunkan secara hafalan tapi melalui catatan semata-mata? Ini soal lain lah. Ada yang kita panggil kalau Quran ni dia punya penjagaannya daripada Allah Subhanahu taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah menurunkan zikr Quran yang peringatan itu, dan kamilah yang memeliharanya. Ayat ini cukup kuat. Kalau belajar bahasa Arab, ayat ini cukup kuat. Sebab berguna inna, lepas tu ada nahnu. Inna ada alif pula. Mana inna. Bukan. Lepas tu nahnu tambah pula. Kalau tak ada nahnu cukup dah. Tapi ada nahnu pula. Inna nahnu. Lepas tu nazzalna. Lepas tu az-zikra. Wa inna. Lepas tu ada lam pula. Lahu. Lam tu lam takkid. La hafizun pula. La hafizun tu lam takkid. Lahu tu kepada apa nama ni Quran, wujud pada Quran, tapi guna perkataan ku menunjukkan keagungan Quran. Maksud sebut nya je kat situ. Ni semua ni kena faham usul bahasa Arab lah. Lahu lahafizun. Dan kami yang jaganya ada lam tu, seterusnya lahafizun lam takkid. Tadi tu bukan lam takkid, lahu tu bukan lam takkid. Jadi ayat ni cukup kuat. Berbeza dengan Taurat. Bimastuhfizu min kitabillah. Maksudnya
sebut tentang Bani Israel ni, mereka ni pendeta-pendeta mereka, rahbar mereka sebagainya, mereka ni istuhfizu, mereka diminta untuk pelihara. Diminta untuk pelihara. Maksud pemeliharaan manusia, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau Quran ni, Quran Allah Taala kata dia pelihara. Berlaku perang tak pada zaman Nabi SAW berlaku perang? Terpelihara tak? Terpelihara. Pada zaman Sayyidina Umar ada perang, ada sikit-sikit. Sayyidina Abu Bakar banyak. Awal-awal tu kan. Sayyidina Osman ada perang. Sayyidina Ali ada perang. Ada krisis lain tak? Ada krisis. Antaranya wabak. Ada krisis lain. Ada macam-macam krisis lagi. Quran terjaga. Ini contoh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Satu lagi, mereka sendiri. Kalau taraf mereka sendiri yang diminta untuk jaga. Kalau ini kita nak sebut hikmah lah mungkin. Mereka tidak diminta, mereka sendiri yang diminta untuk jaga berbanding Allah sendiri yang sebut dia akan jaga. Tapi kita dahulu yang itu yang saya sebut tadi, yang saya lanjutkan sikit lah tentang aspek pemeliharaannya dan juga sebagainya. Yang dulu tu ini tak semestinya disebut Alkitab semata-mata. Alkitab ni semua ni Alkitab. Okey? Tapi ada nama masing-masing, Taurat. Tapi ada nama lain barangkali. Contohnya Quran dalam surah Al-Baqarah sebut Taurat sebagai Furqan. Kan? Baik. Wallahu alam. Okey, Amir kalau ada ni, boleh. So, siapa ada soalan lagi? Kalau ada soalan, mungkin kita boleh beri ruang pada satu soalan sebelum kita um, tutup sesi kita hari ini. Mungkin kalau siapa yang nak cakap kat mic pun boleh. Assalamualaikum Ustaz Mawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak minta nasihat Ustaz Mawan, kalau kita nak baca buku-buku Syekh Muhammad Abdullah Diras ni, nak eloknya mula daripada buku apa ataupun macam mana susunan yang mungkin Syekh Mawan sendiri cadangkan lah. Terima kasih saudara Khairul Nazrin, penulis buku yang hangat tentang apa? Mulakan pagi dengan bangun awal kan. Baik. Beliau mencelah dengan bertanya tentang bagaimana membaca karya Syekh Diras. Saya punya jawapan, perkara ni mungkin kita mula dengan karya yang boleh dibaca dulu lah. Panggil relevan untuk kita baca. Untuk permulaan. Contohnya ialah karya inilah. Boleh dibaca, menarik dan juga memang ditujukan kepada semua. Siapa yang bersedia untuk baca, kata Syekh Diras, dia boleh baca. Okey? Ataupun lepas tu Badkhail Al-Quran. Kalau dalam bahasa Inggeris ada, dah ada terjemah kat ni tapi belum terbit. Ada seorang rakan sahabat saya dari Melaka boleh terjemah. Badkhail Al-Quran pun antara topiknya ialah ini. Sebab ditulis tapi bahasanya lagi lunak. Bahasa lagi lunak. Kalau yang saya sebut tadi, bahasa ni lagi lunak sebab memang beliau tulis di Sorbonne kan. Yang apa? Yang waiwakan beliau tokoh-tokoh besar. Antaranya tak silap saya Louis Massiagnon. Siapa yang kaji ataupun ada dalam dunia apa, baca sikit tentang Orientalis, ini nama yang famous lah, Giant ni. Gergasi Orientalis besar ni. Antara yang waiwakan beliau. Jadi bahasanya lunak lah, tapi sedap. Madkhail Al-Quran, kalau boleh baca bahasa Arab bagus. Beliau sendiri yang terjemah. Asal beliau bahasa Perancis, beliau sempat terjemah sendiri Madkhail Al-Quran ke bahasa Arab. Dan juga ada bahasa Inggeris, ada Solahi juga, ada dalam bahasa Melayu juga tapi belum terbit lah. Seterusnya kalau nak baca juga, mungkin boleh baca, kalau bidang muamalat, saya cadangkan baca riba. Kitab riba beliau menarik juga. Siapa yang dalam bidang muamalat, beliau sentuh tentang macam riba, kenapa riba diharamkan, apa hikmah dalam bentuk yang berbeza dengan orang lain sentuh. Tentang maqasid, hikmah pengharaman riba dan juga nipis je. Beliau bentang di Perancis, tak silap saya, diterjemah ke bahasa Arab. Saya tak pasti siapa yang terjemah, tapi cukup bagus, mudah faham. Diterjemah ke bahasa Melayu oleh Syah Nazrin. Ada Abim Press, tak silap saya. Elok baca buku Muhammad Abdullah Diras ini. Kalau yang lain tu
ada lagi tapi yang tingginya ialah tesis PhD beliau yang major tu, Dusturul Akhlaq fil Quran, tentang teori akhlak Al-Quran. Macam mana beliau keluarkan teori Al-Quran dan juga bandingkan dengan teori barat. Falsafah barat yang ada pada ketika itu. Yang kuat di ketika itu bandingkan isu-isunya. Ini berat lah, tapi sesuai kalau nak baca zaman belajar ni sesuai lah. Ataupun siapa yang sambung belajar lagi, ada sesi bulan mingguan ke, bulan ataupun 2 minggu sekali ke, baca dengan kawan-kawan diskusi. Sesuai tak salah saya di UIA digunakan kan. Tapi habis baca tak pasti ya, kalau ikut setiap universiti ada silibus. Macam-macam lah silibusnya. Tapi student sendiri kena kita bagi semangat lah untuk baca. Nak dapat semangat tu kadang-kadang inilah telaah kolektif. Saya mutakhir ni agak sibuk, sangat sibuk. Tapi kita nak paksa baca, saya cadangkan lah. Saya terimalah bila mana ada rakan-rakan datang masa kat rumah ke apa ke nak baca, saya alu-alukan. Kita busy tapi bila mana baca secara kolektif kita panggil. Ni boleh membangkitkan semangat untuk baca. Untuk perkataan buku dan juga diskusi lah. Kan? Ataupun ada yang tolong baca, kita dapat idea dan juga sebagainya kan. Mungkin saya tolong kita wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Mungkin ada bahagian yang sulit untuk difahami. Sekiranya saya cuba jelaskan apa yang saya faham lah. Kan? Jadi itu teknik membaca buku dirah dan juga buku-buku lain lah yang saya rasa jawapannya begitulah. Kena ada rakan dan juga kena ada team, kena ada group kan. Dulu banyak sebelum ada TikTok dan juga sebagainya, normal orang buat diskusi di restoran-restoran, kafe-kafe ni. Sekarang ni kurang. Kita sarankan banyak buat lagi, terutama zaman belajar. Saya rasa banyak buku yang saya baca zaman belajar, alhamdulillah. Sampai sekarang kita baca lagi, tapi dulu pagi sampai tengah malam kita boleh baca, tak ada masalah. Sampai kan tak pernah berjalan kat tempat-tempat yang orang berjalan. Tapi itu penting zaman belajar lah. Kan? Buku-buku sebegini, lepas tu kita ulang baca. Dan di ROS ni, ini bila sebabkan buat program macam ni kali kelima lah, alhamdulillah. Saya baca balik. Sampai kita rasa nak faham, dan juga kita boleh baca lagi. Mungkin selepas ini, saya kalau apa nama ni, kalau sempat habis, kita baca karya lain pula, tapi bilang Quran juga. Kan? Mungkin Muqaddimah Tafsir Ibn Ashur ke apa ke. Tapi saya nak khususkan tentang Quran. Sebab saya nak buat PhD ni memang bidang Quran insya-Allah. So saya nak ulang baca balik karya-karya yang apa nama ni berkaitan Quran yang pernah baca ataupun yang mahu diulang baca. Baik, terima kasih. Itulah jawapan ringkas kepada saudara Khairul Nazrin, rakan-rakan. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, boleh beritahulah kepada saudara Amir Fayaqal. Dia nyatakan komplain ke apa kita nak dengar. Syok cakap syok sendiri kadang-kadang kan. Mungkin ada yang kata terlalu tinggi ke apa ke, boleh nyatakan, boleh komen je. Saya mengalu-alukan, mungkin saya baiki slide, saya tambah baik, insya-Allah kita buat. Ni baru buat siang tadi. Lepas siap satu meeting kita sempat buat, alhamdulillah. Ringkas lah, tapi insya-Allah lepas ni kita buat lebih baik. Jazakumullah khairan Syekh. Okey, terima kasih semua. Baik, kalau tak ada. Jadi sampai situ sajalah kot untuk malam ni. InsyaAllah kita akan InsyaAllah masuklah dalam pada intipati, orang kata apa, chapter 2 kepada buku An-Naba'ul Azim insyaAllah pada sesi minggu depan, yang mana mungkin insyaAllah akan lebih menimbulkan lagi perbincangan yang menarik seputar beberapa isu yang diutarakan oleh Syekh Dr. Muhammad Abdullah Diras insyaAllah. Jadi dengan kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin, hadirat dan juga Al-Fadhil Ustaz untuk malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan di Zoom. Jadi dan daripada pihak urus setia, kita sangat sarankanlah untuk adakan perbincangan di dalam grup WhatsApp. Kalau siapa ada tanya-tanya soalan yang mungkin tak sempat ataupun mungkin baru baca buku tapi kemudian baru timbul persoalan, boleh utarakan dalam grup
Ataupun mungkin kalau siapa ada macam apa-apa persoalan ataupun mungkin ada apa-apa yang ingin dibangkitkan, boleh bangkitkan dalam grup, dan sama-sama mungkin kita boleh bincangkan dengan lebih lanjut lah pengisian kita berkenaan dengan kitab ini. InsyaAllah, jadi kita boleh manfaatkan lah. Jadi macam biasa, kita akan jumpa pada waktu yang sama pada Khamis minggu depan insyaAllah. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kita kata tak apa-apa, kita boleh wrap up kita punya sesi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.